Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Atira binti Hasni dari Fakulti Business and Management dan Course Operation Management. Saya dari kumpulan PA 2441A. Kelas kami telah memilih topik metafizik dan konsep syaitan sebagai tajuk utama assignment kami. Dan kumpulan saya telah memilih konsep syaitan dari pandangan agama Majusi sebagai topik assignment. Saya akan membentangkan tentang syaitan Akamana. Pembentangan ini akan terbagi kepada 8 bahagian, iaitu konsep syaitan Akamana, ciri-ciri syaitan Akamana, sifat-sifat syaitan Akamana, asal-usul syaitan Akamana, kesan syaitan Akamana terhadap agama Majusi, matlamat syaitan Akamana, tugas syaitan Akamana, dan yang terakhir, cara menghalau syaitan Akamana. Sebelum saya membentangkan lebih lanjut tentang syaitan Akamana, kita kena tahu apakah itu agama Majusi. Agama Majusi juga dikenali sebagai Zoroastrianism. Umat-umat Majusi atau orang-orang yang menganut agama Majusi dipanggil Zoroastrian. Nama Akamana berasal dari bahasa Avesta. Bahasa Avesta ni adalah bahasa yang digunakan dalam tamadun Iran kuno. Akamana diceritakan di dalam beberapa kitab suci agama Majusi. Antaranya kitab Gatas, kitab Pahlavi, kitab Avesta, dan New Persian. Di dalam agama Majusi, mereka menganggap tiada kompromi di antara kebaikan dengan kejahatan. Zarathustra, iaitu Nabi di dalam agama Majusi, ada menyatakan bahawa syaitan ini adalah kejahatan. Zarathustra juga ada menyatakan bahawa syaitan ni hanyalah kejahatan semata-mata, tak lebih dan tak kurang daripada itu. Mana bermaksud keadaan pemikiran seseorang. Akamana pula bermaksud pemikiran jahat atau minda jahat atau tujuan jahat. Akamana adalah penghalang untuk seseorang itu berfikir secara bermoral atau secara baik. Syaitan Akamana diceritakan dengan nama yang berbeza mengikut kitab. Nama Akamana dijumpai di dalam kitab Gatas. Manakala di dalam kitab Pahlavi, Akamana diceritakan dengan nama Aquaman. Di dalam mitologi di tamadun Parsi atau di dalam New Persian, Akamana dikenali sebagai Akvan. Walaupun nama-nama itu berbeza mengikut kitab, tetapi ia adalah cerita yang sama, iaitu menuju kepada syaitan Akamana. Akamana dikatakan mempunyai kaitan dengan Ajna Chakra kerana mereka ini wujud di antara tubuh dan roh seseorang manusia. Akamana merupakan ketua syaitan. Dia telah dicipta oleh Ahriman ataupun Angramanyu. Akamana mempunyai musuh peribadi iaitu Vahumana. Vahumana ni dia mempunyai sifat yang bertentangan daripada Akamana. Jika Akamana ni jahat, iaitu pemikiran jahat, Vahumana adalah pemikiran yang baik. Akamana merupakan punca perkara-perkara jahat wujud di dalam diri manusia. Contohnya, niat-niat jahat. Jika seseorang ada niat nak membunuh, contohnya, ia disebabkan oleh hasutan Akamana. Ciri-ciri Akamana tidak diceritakan di dalam kitab-kitab agama Majusi. Ia hanya diceritakan di dalam mitologi tamadun Parsi, iaitu di dalam buku Shahnameh. Buku Shahnameh ni antara buku mitologi yang popular di tamadun itu. Di dalam buku Shahnameh ni, dia ada menyatakan dan menerangkan ciri-ciri Akamana. Penulis telah menerangkan Akamana ni mempunyai rambut yang panjang, kepala seperti gajah, mulut yang penuh dengan gading dan bukannya gigi. Dan juga penulis menyatakan yang mata Akamana ni boleh bertukar dari biru ke merah ke hitam dan ke biru balik ke hitam balik. Penulis menerangkan muka Akamana yang buruk dan menakutkan ni untuk menggambarkan betapa keji dan jahatnya sifat serta kelakuan syaitan Akamana ni. Di dalam buku Shahnameh, Akamana dikenali sebagai syaitan Akvan, tetapi dia masih syaitan yang sama, iaitu Akvan ni Akamana. Jantina Akamana adalah lelaki. Ini kerana di dalam Vendidat 19 ada menceritakan yang Akamana ni
dia bekerjasama dengan satu syaitan wanita untuk menghasut manusia lelaki. Ini kerana manusia lelaki lebih senang untuk dihasut oleh syaitan wanita. Akamana juga dikatakan syaitan yang paling penting di dalam agama Majusi kerana dia yang mengawal pemikiran jahat dalam diri seseorang. Kita membuat carian tentang Akamana di Google. Dua gambar ni yang paling banyak dijumpai jika ia ingin menggambarkan tentang Akamana. Salah satu gambar ni adalah yang diceritakan di dalam mitologi Shahnameh, dan lagi satu ni yang selalu digunakan untuk watak-watak di dalam permainan video. Okey, Akamana merupakan suatu pemikiran yang jahat dan keji. Ia juga merupakan simbol kedengkian dan kejahatan yang sangat sukar untuk disingkirkan oleh Nabi di dalam agama Majusi. Akamana diduduk di dalam pemikiran manusia untuk menghasut kejahatan dan kemarahan dalam diri seseorang itu. Akan tetapi, Akamana tidak boleh menghasut manusia jika mereka tidak menyedarkan diri. Maksudnya, jika mereka tidur, Akamana tak boleh menjalankan tugasnya. Akamana boleh menghasut pemikiran manusia ni bila dia orang ni menyedarkan diri. Akamana ni merupakan entiti yang akan merosakkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam diri manusia. Syaitan Akamana berasal daripada tamadun Parsi kuno, iaitu dari negara Iran. Akamana dicipta oleh Ahriman ataupun Agramanyu untuk melawan perkara-perkara baik atau pemikiran-pemikiran baik di dalam diri seseorang. Dia telah mengambil pemerintahan atau mewarisi pemerintahan bapanya, iaitu Agramanyu. Dia ni tinggal di dalam neraka. Akamana keluar daripada dunia kegelapan di bawah Ahriman dan telah ditakuti oleh semua syaitan-syaitan yang ada. Manusia-manusia yang telah terhasut dengan hasutan syaitan yang sangat zalim ni, dan jika mereka tak bertaubat dan tak ke arah yang kebaikan, mereka akan bersama-sama syaitan Akamana untuk tinggal dan duduk di dalam neraka. Manusia yang berjaya dihasuti pemikirannya oleh Akamana akan menjadi seseorang yang sangat keji dan jahat. Perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau niat-niat jahat oleh seseorang tu, itu semua hasil hasutan Akamana. Manusia-manusia yang telah dikawal oleh syaitan Akamana atau Akuman atau Akban akan susah membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang Majusi telah meminta kepada Tuhan mereka untuk menghancurkan dan melupuskan kuasa Akamana kerana mereka tak nak lebih ramai manusia di dalam tamadun mereka menjadi jahat dan rosak iman dan akidah mereka. Antara matlamat syaitan Akamana adalah dia ingin memperkenalkan kejahatan secara fizikal di dunia. Dia ingin semua orang tahu apakah itu kejahatan dan semua orang ikut jalan yang jahat tu. Selain itu, dia juga ingin mengurangkan kecerdasan minda manusia. Jika manusia dihasut dan digoda pemikirannya oleh syaitan Akamana, kecerdasan minda mereka akan menurun sebab mereka tidak dapat berfikir secara baik. Semua pemikiran yang ada pada diri diorang adalah benda-benda jahat je. Seterusnya, matlamat Akamana adalah untuk menukarkan dan menghasut diri mereka atau diri manusia kepada kejahatan. Manusia diketahui mempunyai roh-roh kebaikan di dalam diri mereka sejak mereka lahir. Jadi syaitan Akamana ni tak nak manusia mempunyai kebaikan dalam diri mereka. Itulah matlamat dia, nak letakkan kejahatan dalam setiap diri manusia. Akamana juga ingin merebut tempat untuk mendapat keredaan Tuhan dengan roh-roh yang baik. Tetapi matlamat dia ni gagal sebab Tuhan hanya meredai perkara-perkara baik dan perkara kebaikan di dalam kehidupan. Tuhan tidak akan sesekali meredai apa jenis kejahatan di dalam kehidupan ini. Matlamat yang terakhir adalah Akamana ingin mempengaruhi manusia untuk melakukan perkara-perkara
yang bertentangan daripada ajaran agama Majusi. Agama Majusi mengajar umat-umatnya untuk melakukan perkara kebaikan dan hanya berteraskan jalan-jalan kebaikan. Tetapi Akamana tak nak perkara ni berlaku. Dia ingin manusia-manusia tersebut mengikut kejahatan dan mengikut pemerintahan dia. Tugas Akamana adalah untuk menyekat minda atau nafsu manusia daripada berbuat perkara-perkara kebaikan. Akamana juga ingin menanam pemikiran-pemikiran jahat di dalam diri manusia. Seperti maksud namanya, iaitu pemikiran jahat. Dia ingin semua manusia di dunia ni, terutamanya di dalam tamadun Parsi kuno, untuk hanya berfikiran yang jahat dan tidak mengikut jalan-jalan kebaikan. Seterusnya, tugas Akamana adalah bekerjasama dengan syaitan Buiti untuk menghasut Zarathustra. Di dalam Vendidat 19 ada mengisahkan tentang hasutan dan godaan Akamana terhadap Zoroaster. Zoroaster ni adalah Zarathustra, iaitu Nabi di dalam agama Majusi. Zoroaster telah dikemukakan soalan sebanyak 99 oleh Akamana. Dan soalan-soalan ni adalah untuk menggoda dan menghasut Zoroaster supaya ia pergi ke jalan kejahatan. Akan tetapi muslihat Akamana ni tidak berjaya sebab Zoroaster tetap teguh dengan keimanan dan kepercayaannya kepada Tuhan mereka, supaya dia tidak terjerumus di dalam muslihat Akamana ni. Tugas yang seterusnya adalah Akamana harus melawan atau mengalahkan musuhnya, iaitu Vohumanah, daripada terus menyebarkan pemikiran baik di dalam diri manusia. Akamana tak nak manusia berfikiran baik, sebab tu dia nak hapuskan Vohumanah daripada dunia ni. Tugas Akamana yang seterusnya adalah untuk menakut-nakutkan bayi yang baru lahir di dalam tamadun Parsi. Tamadun Parsi mengetahui jika bayi-bayi yang baru lahir ni menangis yang sangat-sangat kuat, ia adalah kerana Akamana telah menggambarkan kepada bayi-bayi tersebut atau menunjukkan keseksaan yang wujud di dalam tamadun mereka. Akamana akan menggambarkan kepada mereka segala kejahatan yang ada pada waktu itu, kerana dia inginkan bayi ni dari kecil dah ada pemikiran jahat. Akan tetapi bayi kan dari kecil sebenarnya suci. Jadi tugas dia yang ni agak sukar lah. Tugas Akamana yang keenam, iaitu dia telah diberi arahan oleh Ahriman untuk menghasut minda dan pemikiran bayi yang baru lahir, iaitu Zartosh, untuk ke arah kejahatan. Sebab Zartosh ni diketahui adalah seorang yang akan menyelamatkan dunia pada tamadun itu daripada segala kejahatan. Zartosh ni kiranya yang akan menghapuskan kejahatan di dunia dan meninggalkan hanya kebaikan-kebaikan yang ada di tamadun Parsi. Tugas yang terakhir adalah Akamana menghasut pemikiran manusia dengan kejahatan, adalah untuk memudahkan syaitan-syaitan lain membuat kerja mereka untuk menghasut jenis-jenis kejahatan yang lain dalam diri manusia. Jika Akamana telah menghasut pemikiran manusia dengan kejahatan, ia akan menjadi laluan untuk syaitan lain menghasut manusia tersebut. Jadi Akamana ni adalah pengantara untuk segala syaitan yang ada untuk menghasut manusia. Ia mesti melalui Akamana dulu. Sebab jika Akamana berjaya menghasut pemikiran manusia dengan perkara kejahatan, jadi mudahlah benda-benda lain atau syaitan-syaitan lain menghasut benda-benda yang jahat lagi di dalam diri manusia tu, sebab manusia tu dah jahat dah. Yang terakhir adalah cara menghalau syaitan. Cara menghalau syaitan Akamana terdapat 3 yang saya jumpa. Cara yang pertama adalah dengan manusia berfikiran baik dan bertaubat kepada Tuhan. Jika manusia berfikiran positif dan bertaubat, meminta ampun kepada Tuhan, automatically syaitan Akamana ni akan keluar daripada diri manusia tersebut. Sebab dia tak boleh dengan manusia yang berfikiran baik dan berfikiran positif. Dan Tuhan akan membantu manusia yang telah bertaubat. Jadi Tuhan akan menghapuskan Akamana ni dalam diri manusia. Cara yang seterusnya, Vohumanah atau Vahman akan menyingkirkan Akamana ni dari diri manusia. Sebab di akhir tamadun ini, kejahatan akan kalah dengan kebaikan. Jadi Vohumanah ni akan mengalahkan Akamana
di akhir tamadun, dan segala kejahatan di dalam diri manusia akan hilang. Pemikiran jahat dah tak ada, minda diorang akan bersih dan mereka akan sentiasa berfikiran yang baik-baik sahaja. Kerajaan baik di dalam agama Majusi telah membina satu penghadang konkret di antara langit kerajaan baik dan kerajaan yang jahat. Ini adalah supaya Akamana tak boleh masuk di dalam kerajaan baik dan menghasut manusia-manusia yang ada di dalam kerajaan tu. Kesimpulannya, manusia perlulah sentiasa berfikiran baik, sentiasa bertaubat jika mereka tidak ingin Akamana berada di dalam diri mereka. Dengan berfikiran positif, Akamana pun tak berani nak duduk dalam diri manusia sebab dia tak suka akan kebaikan. Jika manusia tu sentiasa buat baik, Akamana tak akan dekat. Yang ada hanyalah berhubungan, iaitu pemikiran baik. Syaitan Akamana tak akan pernah berhenti berusaha untuk menghasut pemikiran manusia. Jadi, ini adalah tugas manusia untuk menjaga diri mereka, untuk sentiasa teguh iman mereka, untuk mengikut perintah-perintah Tuhan, supaya Akamana tak dapat dekat dengan diri kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.